Al-Islam aqidatu wa syariah. Islam itu akidah, kepercayaan, dan syariat zahir kehidupan kita. Al-Islam huwa din wa daulah. Islam itu adalah agama, cara hidup, wa daulah, negara. Jadi kita tak pisahkan ini, saudara sekalian. Malam Nabi kita diisrakan itu, tempat Nabi pertama singgah ialah di Yasrib, Madinah. Dia panggil juga Thayyibah, tempat pertama Nabi singgah. Saudara, kita tak boleh buat jalan baru. Jangan tuan-tuan buat jalan baru tadi. Jalan mana Ustaz? Tadi tengok balik kata Qardawi, kita ada lagi 7,5 berhenti kan. Dan para pengganti baginda selepas itu juga mengikuti jalannya yang telah diterokai. Jalan mana ni Ustaz? Inilah jalan yang kita sebut sunnah Nabi. Inilah yang kita baca dalam sembahyang kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kan Isra Mi'raj. Siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nabi naik ke langit terima semayang 17 kali sehari kita baca. Jalan mana Ustaz? Allah sebut. Tuan-tuan balik nanti buka surah ini, Al-An'am 153. Semacam tidak sah kalau tak baca ayat ni sebut Isra, tuan-tuan. Macam tak sah lah. Ayat mana? Al-An'am 153. Nak menyebut soal mana? Sirati mustaqima wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bih la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya jalan yang satu. Fattabi'uhu, jalan yang satu itu, ikut jalan satu itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, nanti kamu akan dicerai beraikan daripada jalan Allah yang satu. Saudara, Nabi kita bila Nabi baca ayat tadi, Nabi garis tengah jalan panjang je menuju ke depan. Menuju ke mana? Nak bertemu dengan Allah. Daripada mana? Daripada dunia yang kecil. Nampak tu? Ke tak nampak dunia tu? Tu kat bawah. Ingat senang ke nak cari dunia berpusing? Tu je lah. The straight way ke depan, arrow tu ke depan. Wa anna hadha sirati mustaqima, inilah perjalanan jalanku yang lurus. Jalan nak ke mana? Jalan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kiri kanan Nabi garis kiri kanan. Ada belah kiri, belah kanan, belah kiri, belah kanan, belah kiri, belah kanan. Nabi garis ke depan juga. Tapi fatafarraqu bikum an sabili, kamu diselewengkan daripada jalan Allah yang satu. Menuju ke mana? Kita menuju ke jalan al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah, ad-dhalin, yang sesat, kerana dia bukan jalan an'amta alaihim. Jalan itu menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya melihat suatu benda yang sangat hebat dalam cerita Isra Mi'raj Nabi ini, tuan-tuan. Inilah perjalanan kita, saudara sekalian, atas dunia ni. Daripada dunia yang kat bawah ini, kita dalam perjalanan ke mana? Nak bertemu dengan Allah. Dalam perjalanan ini berbagai-bagai ujian yang ada ini. Tapi saya tak nak bacalah panjang cerita Isra. Tapi Tuan Imam tadi baca sekejap tadi dalam sembahyangnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang sabar duduk dalam perjalanan ini nak bertemu dengan Allah. Ujian apa Ustaz? Banyak. Ustaz saya tak semua. Dalam ini Nabi tunjuk kepada kita ujian dari segi mana? Orang yang gila kepada harta benda. Hak mana? Yalah, orang yang gila pada harta benda, yang berenang dalam lautan darah kerana jadi banker, jadi orang kaya tapi cekik orang miskin dengan riba. Nabi tengok manusia pakai cawat dalam perjalanan, pakai cawat je lagi tengah padang. Kata nak malaikat Jibril, inilah umat kamu ya Rasulullah, umat kamu yang tidak keluar zakat, yang kedekut harta benda. Itu yang dalam bentuk ujian harta benda dalam perjalanan. Ada yang Allah Ta'ala uji dengan apa lagi dalam perjalanan dia sehingga dia menyeleweng. Allah Ta'ala uji dengan kuasa dia. Hubbul jah di dalam bab tasawuf, gila kuasa, tamak kepada pangkat kedudukan, tak kira lagi halal haram. Orang yang memikul bebanan, dah pikul ambil lagi, dah pikul ambil lagi, dah pikul tak larat ambil lagi, ambil lagi. Nabi Jibril kata, inilah Muhammad umat kamu yang diberi amanah tapi dia khianat kepada amanah. Wal-ayazubillah. Saudara, tidak ada amanah yang paling besar malaikat amanah kepimpinan politik. Sebab itu saudara sekalian, Nabi kita wafat pada hari Isnin waktu duha. Dia tanya Ustaz Zulkifli Al-Bakri, sahabat Nabi tak mengkebumikan jenazah Rasulullah. Petang belum kebumi lagi, Isnin malam Selasa tak dikebumi lagi, pagi besok hari Selasa tak dikebumikan, tengah hari hari Selasa tak dikebumikan, petang hari Selasa tak dikebumikan, Selasa malam Rabu baru dikebumikan jenazah Rasulullah. Saudara sekalian, bukan jenazah yang uzur, senang dikebumikan. Hutang, kalau berhutang cepat-cepat bayar, jangan tangguh tuan-tuan. Hutang. Dua, semayang bila masuk waktu jangan lewat-lewatkan dia. Tiga, anak gadis kalau dah ada lelaki yang sesuai dengan dia, jangan tuan-tuan pandai-pandai pula, makcik, anak makcik bagi saya, tadi ustaz sebut kena cepat, tak payah. Anak gadis bila ada pasangan yang sesuai, yang sekupu, cepat-cepat, jangan lewat-lewat, tak payah tunggu tahun depan, tahun ni buat. Buatlah sebelum puasa, jangan bulan puasa, masalah. Yang keempat tuan-tuan, yang keempat jenazah. Saudara, para sahabat Nabi ini penerus jalan Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat besar berempat, jaminan ahli syurga. Abu Bakarnya imannya hebat, ditimbang semua iman kita berat iman Abu Bakar. Umar pula Umar Al-Faruq, Umar yang boleh membezakan antara yang betul yang salah. Andai kata ada Nabi selain Muhammad, Sayyidina Umar layak jadi Nabi. Kalau ada, tapi tak ada lah. Sayyidina Uthman, orang yang punya dua tali pinggang, berkahwin dengan dua puteri Rasulullah SAW. Sayyidina Ali, babul ilm, pintu ilmu, ilmunya Rasulullah, starnya, pintunya Sayyidina Ali. Takkanlah mereka tak faham hukum tuan-tuan, takkan mereka tak nak cari redha Allah. Mereka tangguhkan pengkebumian jenazah Rasulullah 2 hari 2 malam. Satu sebab je tuan-tuan, apa dia? Amanah kepimpinan politik itu besar saudara sekalian, amanah yang besar. Sebab itu kata Mufti Perlis Dr. Juanda, di antara memilih pemimpin Islam dalam pilihan raya dengan kefarduan haji, Mufti Pahang kata wajib mengundi. Haji memang wajib. Di antara kefarduan haji
dengan kefarduan mengundi. Dua-dua adalah kefarduan. Tuan-tuan jangan tidak tunaikan amanah. Tetapi kefarduan haji ini dia bersifat khasah, dia bersifat individu tuan-tuan, bersifat individu, bersifat khasah. Tetapi kefarduan dari segi memilih pemimpin Islam itu, saudara sekalian, ianya bersifat ammah. Al-maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahah khassah. Ada kaedah dia. Kepentingan yang umum itu, yang melibatkan masyarakat, yang melibatkan agama itu muqaddamatun, mendahului daripada maslahah khassah, maslahah khusus, yakni individu. Oleh sebab itu kata Dr. Juanda Mufti Perlis, dengan sokongan daripada mantan Mufti Perlis, adalah mesti diutamakan. Sebab pekerjaan haji dia bersifat muasa', bersifat luas. Pekerjaan memilih pemimpin dia bersifat mudayyak, sempit. Yang sempit ini kalau dia buat tahun ini, tahun depan tak ada dah, tahun depan tak ada, tahun depan tak ada, pasal dia mudayyak, sempit. Tetapi yang haji tadi muasa', kalau tak buat tahun ni boleh buat tahun depan, tak buat tahun ni boleh buat tahun depan, tak tahun depan. Saudara sekalian, menunjukkan kepada kita apa dia, betapa pentingnya kepada kita soal amanah kepimpinan politik. Kenapa? Di sana adanya dosa pahala. Okey, baca ayat ini balik. Ni nak tutup sinilah, nak tutup di sini. Perjalanan kita tadi mana? Perjalanan kita nak bertemu dengan Allah. Ni ayat tadi saya dah sebut. Nabi balik Isra', Nabi baca ayat ini. Saya ni dah masa kecederaan, nak berhenti tuan-tuan, masa kecederaan, sorry. Okey, kalau nak jumpa Tuhan macam mana? Ikut jalan ini. Jalan mana? Ma ana alaihi wa ashabi. Hak Nabi sebut. Yahudi pemecah 70 sekalian, Nasara 70 sekalian, umat aku katanya 73 puak. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Tak apa pasal ustaz semua masuk neraka ni, melainkan yang satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan itu jalan mana? Aku dan sahabat-sahabat aku berada atas jalan tersebut. Ini jalan inilah tuan-tuan. Jalan mana? Jalan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana jalan tu Ustaz? Mudah aja. Jalan itu saya ringkas cerita tuan-tuan. Siapa nak jumpa Tuhan kena buat dua perkara. Zahirnya apa dia? Ayyakunal amal sawaban. Kerja buat yang zahir dia itu, amal zahir dia itu kena betul. Sawaban macam mana? Ayyakunal amal sawaban, amal dia itu mesti ikut sunnah Rasulullah, ikut syariat, ikut fiqh. Satu. Hati kita wala yusyrik, hati kita jangan ada riak, sombong, takabur, nunjuk. Kena ada tasawuf, ikhlas kerana Allah. Akidah kita jangan ada syirik jali. Termasuk dalam syirik jali ni tuan-tuan, bila kita menidakkan dalam Islam ada perkara yang berkait dengan soal politik dan negara. Tuan-tuan jangan pandai-pandai duk sebut politik ni duniawi. Jangan tuan-tuan. Tak kalah sahabat Nabi menangguhkan sampai 2 hari 2 malam. Kerana benda itu benda besar, dosa pahala. Tiga-tiga ni tuan-tuan kena bawa untuk bertemu dengan Allah. Yang zahirnya syariat, fiqh. Yang batinnya tasawuf, hati jangan ada riak, menunjuk, ikhlas. Yang akidah pegangannya kena ada tauhid, benar-benar kepada Allah. Maka saudara sekalian, itulah jalan kita untuk bertemu dengan Allah. Saudara, bila kita duduk atas jalan ini saudara sekalian penuh dengan ujian. Ini ayat dia. Kami perlihatkan pada malam Isra' itu satu ujian bagi manusia. Ujian mana?
ujian yang dibaca oleh Tuan Imam tadi, macam-macam ujian, syaitannya, iblisnya, harta bendanya, pangkatnya, macam-macam. Saya tak boleh tunjuk semualah, tak cukup. Kalau gitu Ustaz macam mana? Tak ada cara lain, ambillah jalan yang telah diterokai oleh Nabi dan sahabat Nabi. Ayat mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana? Jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat pada mereka. Nikmat apa? Bukan rumah besar, kereta besar, kekayaan, kesenangan. Satunya nikmat syurga, tu di akhirat. Nikmat keampunan dosa, nikmat syurga. Nikmat di dunia, nikmat apa dia? Nikmatul iman wa nikmatul Islam. Inilah nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi pada siapa dia? Nabi-nabi, para siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tengok surah An-Nisa ayat 69. Kalau nak masuk syurga sepaling tidak kena jadi as-salihin. Saudara, orang yang ambil jalan ini jawapannya susah, payah. Malam Nabi kita diisrakan itu, Nabi tengok pokok berduri yang mengait setiap yang lalu. Makna apa dia? Ada halangan orang yang nak kepada Islam. Saudara sekalian, kalau begitu, marilah tuan-tuan sekalian, pada akhirnya kita bersama-sama bersabar. Sabar sungguh tuan-tuan, sabar sungguh-sungguh. Sabar apa Ustaz? Sabarlah kita ikut jalan ini, jangan kita ikut jalan syaitan tadi. Sabar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut jalan syaitan, jalan iblis. Kena sabar tuan-tuan. Kita kena sanggup jadi macam dalam cerita Isra' ni, apa dia? Petani bercucuk tanam dan menghasil segera tanpa henti. Ni siapa? Pahala berlipat kali ganda bagi yang berjihad, yang bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah. Kita kena sanggup jadi macam Masyitah yang dalam peristiwa ini Nabi bau yang sangat harum. Masyitah dibunuh oleh kerajaan Fir'aun laknatullah alaihi. Mati syahid dia tuan-tuan. Sayyidina Umar mati dibunuh, Sayyidina Uthman mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh tuan-tuan, kerana Islam. Masyitah, manusia lemah, perempuan. Lagi lemah dia ni Masyitah, perempuan, kerana jawatannya pekerjaan saja, tukar sikat. Tapi di atas nama perisai keimanan, dia sanggup mati kerana mempertahankan Islam dan iman. Why not tuan-tuan? Mengapa tidak saudara-saudara? Kita sudah hampir nak mati saudara sekalian. Saya sudah 52 tahun, cucu sudah 6 orang, janggut rambut sudah beruban. Sebahagian besar tuan-tuan lebih tua pada saya. Kita pasti akan mati bertemu dengan Allah. Cuma kita kena mati dulu, kena bertemu dengan Allah. Nabi tak payah mati dah jumpa Allah. Marilah kita bersama-sama saudara sekalian sanggup berkorban masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita untuk kita mendaulatkan Islam ini. Saudara, akhir sekali, akhir sekali memang tak ada dah yang akhir sekali. Pada pintu syurga tertulis sedekah memperoleh 10 gandaan, memberi pinjam 18 ganjaran. Memang pelik tuan-tuan. Kita beri korang 10 ringgit, gandaannya 10 kali ganda, dapat 100. Tapi kalau tuan-tuan beri pinjam, termasuk beri pinjam, tuan-tuan dapat 18 ganjaran. Tetapi kalau beri pinjam pada Allah, dapat 700 kali ganda. Subhanallah. Pinjam mana? Ayat tadi, yang pinjam fi sabilillah, pinjam kerana nak memenangkan Islam, pinjam kerana nak melahirkan anak-anak Islam yang berjuang Islam, 700 kali ganda. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut pinjaman kepada kita. Man zalladhi yuqridullah qardu hasan, bank Islam. Siapakah yang nak beri pinjam pada Allah, beri hutang pada Allah dengan pinjaman yang terbaik? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah Ta'ala nak bagi lipat kali ganda
balasan ganjarannya dengan berganda-ganda banyaknya. Berapa banyak Ustaz? Sekurang-kurangnya Allah nak bagi 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh beri lebih banyak daripada 700 kali ganda.